Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari atau Datuk Abang Openg meluangkan masa menghadiri majlis berbuka puasa bersama masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gedong. Majlis berbuka puasa di pekarangan Masjid Al-Kautar pada Sabtu itu turut dihadiri lebih kurang 500 penduduk serta 20 pelajar tasfiz An-Nur Gedong bersama pengiring. Pengisian program dimulakan dengan solat maghrib berjemaah yang diimamkan oleh Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi dan diikuti dengan penyerahan sumbangan kepada 2 masjid dan 10 surau bagi zon gedung seperti tertera. Selain itu, turut diadakan penyampaian cenderahati kepada Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari daripada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Datuk Muhammad Naruddin Majais. Sejurus selesai majlis tersebut, Premier Sarawak bersama-sama penduduk sekitar turut menunaikan solat sunat tarawih berjemaah. Turut hadir Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Irsinia Aidil Lariwo, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris serta div-div kehormat yang lain. Laporan seterusnya, penambahbaikan Akta Orang-Orang Papa 1977 dalam usaha menangani isu pengemis dijangka selesai September ini. Demikian jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Sri Nancy Sukri ketika ditemui media dalam program Rahmah Ramadan bersama penghuni Desa Bina Diri DBD Kuching pada Sabtu. Katanya kementeriannya akan mengumumkan dapatan kajian itu serta langkah seterusnya yang akan diambil bagi meminda akta tersebut. September akan diumumkan what would be the next step. Masih dalam kajian itu untuk orang-orang papa dan kita juga tengah menambah baik juga dari segi kita nak memperkenalkan dari segi akta untuk warga emas semua tu. Jadi sebab itu perlu dilihat secara menyeluruh segala akta yang kita nak pindah tu. Ya. Bukan saja satu akta yang kita nak kaji semula ni, ada beberapa akta. Tambahnya, pihaknya akan mempertimbang keperluan menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi mengendali penghuni DBD yang dikategori sebagai pesakit mental. Ia berikutan statistik DBD Kuching setakat ini yang menunjukkan bahawa sejumlah 63.1% atau 24 penghuninya adalah pesakit mental yang mendapat rawatan susulan di Hospital Sentosa. Sementara itu, Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA dan Persatuan Graduan Bidayuh BGA diyakini boleh menyumbang idea dan kepakaran kepada Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwi In berkata, kedua-dua pihak tersebut dapat bekerjasama sebagai satu pasukan dan berpotensi membangunkan kawasan bidayuh yang dikawal selia oleh agensi tersebut. Menurutnya, pelibatan semua ahlinya juga amat diperlukan untuk membawa kemajuan kepada kawasan itu dengan cara baru yang lebih efektif dan berkesan bagi menambah baik proses atau cara sedia ada. BGA can contribute ideas and of course they must look at the innovative ideas, new things of how to do it, no more the traditional things. This way BGA we have the expertise to assist us. It can be any field, not necessarily agriculture. It can be in the industrial sector. It can be on education. It can be on technical training. It can be on any other things which will facilitate the development of Greater Kuching. When I say Greater Kuching, it means it includes Kuching and Serian Division. Datuk Roland Saga yang juga pengurusi GKCDA berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan simposium DBNA BGA di Kuching pada Sabtu. Terdahulu semasa berucap dalam majlis tersebut, beliau bukan setakat memuji malah menggalakkan agar simposium itu terus dianjur secara terbuka yang bukan hanya khas untuk ahli-ahli akademik tetapi juga melibatkan badan bukan kerajaan NGO serta orang awam.
Tambah Datuk Roland Sagah lagi, kementeriannya sentiasa bersedia menyalurkan peruntukan sebagai tanda menyokong inisiatif sedemikian yang secara tidak langsung mampu mencapai matlamat strategik pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Paparan selanjutnya, penubuhan koperasi melibatkan kaum wanita merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kebajikan golongan wanita B40 dari segi sosial, ekonomi dan pelibatan dalam bidang perniagaan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Senator Saraswati Kandasamy, ke arah itu Koperasi Mama Care Sarawak Berhad telah ditubuhkan melalui inisiatif Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dengan aktiviti menyediakan perkhidmatan yang memfokuskan kepada penjagaan diri dan kesihatan. Penubuhannya diinisiatifkan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Terima kasih. Dengan aktiviti menyediakan perkhidmatan mengurut, ubatan dan mandian herba yang memfokuskan penjagaan diri dan kesihatan. Aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti dalam sektor pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan yang termasuk dalam salah satu bidang keberhasilan utama sektor koperasi. Ini merupakan satu usaha yang sangat baik untuk meningkatkan kebajikan kaum wanita, terutama sekali yang berpendapatan rendah P40, selain sebagai satu usaha memartabatkan kaedah tradisi yang diwarisi sejak turun-temurun. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Walkabout ke Koperasi Mama Care Sarawak Berhad di Kuching pada Sabtu. Senator Saraswati menambah, selain daripada aktiviti semasa, pihak koperasi juga perlu memperkembangkan aktiviti sedia ada dengan menceburi aktiviti tambahan lain yang membolehkan koperasi berdaya saing. Katanya lagi, kepelbagaian aktiviti akan membantu koperasi berkembang maju sekaligus meningkatkan pendapatan anggota melalui agihan dividen, bonus langganan, peluang pekerjaan dan agihan keuntungan lain. Beralih ke perkembangan di kawasan Parlimen Kota Semerahan, dengan masyarakat digalakkan untuk menyertai program Desa Mall di bawah inisiatif Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang merupakan ekosistem jualan yang lengkap bagi usahawan di luar bandar. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Semerahan Datuk Rubiah Wang berkata ia termasuk platform e-dagang, live streaming serta perkhidmatan gudang dan logistik. Justru beliau menggalakkan usahawan desa dan luar bandar untuk menyertai program Desa Mall bagi memasarkan produk bukan sahaja di dalam pasaran tempatan, malahan boleh menembusi pasaran luar. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Koperasi Inovatif Usahawan Bumiputra Sarawak Berhad dan Bazar Ramadan Summer Mall Cube 2023 pada Sabtu. Datuk Rubiah menambah, menerusi Desa Mall, usahawan luar bandar akan diberi kursus atau latihan secara praktikal bagi memudahkan mereka memasarkan produk-produk desa melalui platform e-dagang. Dalam pada itu, beliau berkata kewujudan koperasi dalam kalangan masyarakat sangat penting dalam memastikan perkembangan ekonomi dan aktiviti-aktiviti berkaitan dilaksanakan lebih sistematik. Fokus selanjutnya, warga media di negeri ini diseru untuk terus berkongsi berita yang memberi kebaikan kepada rakyat Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Datuk Abdullah Saidul berharap mereka terus memberi kerjasama dan sokongan terhadap setiap usaha kerajaan serta menyampaikan berita tentang agenda dan perancangan kerajaan Sarawak dengan tepat. Kepada warga media, terima kasih atas kerjasama saudara-saudari dalam menyampaikan pelbagai maklumat dan berita. Terutama sekali sejak akhir ini berlaku sedikit bencana di luar kawasan dan cuaca begitu tidak mengizinkan keadaan kita untuk bergerak. Saya harap warga media terus memberi kerjasama dan beri sokongan terhadap setiap usaha kerajaan dan menyampaikan berita tentang setiap agenda dan perancangan kita dengan tepat dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran program Bubur Lambuk dan Sumbangsih Ramadan Media Sarawak di Kuching pada Sabtu. Ketika ditemui media pula, Datuk Abdullah memberitahu kerajaan Sarawak sedang memberi tumpuan ke arah melaksanakan agenda-agenda pembangunan, terutama sekali di kawasan luar bandar.
Sebab keadaan cuaca sejak hampir setahun yang tidak menentu telah menyebabkan beberapa projek RTP, beberapa wakil rakyat tergedala, ada yang terbengkalai, ada yang sakit dan sebagainya. Yang Abang Muhammad Pinia telah menasihat kepada semua wakil rakyat untuk memastikan setiap projek di kawasan masing-masing untuk memantau supaya semua projek ini berjalan lancar. Kerana memang banyak projek sedang dalam keadaan terjejas disebabkan oleh cuaca. So bila keadaan politik sebegini di Sarawak, tidak ada yang tidak ada peristiwa-peristiwa yang hangat seperti di sebelah sana. Jadi tumpuan kita ialah banyak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi Tengah Hari hari ini, saksikan sorotan majlis berbuka puasa di pekarangan Masjid Al-Kautar, Gedung Bersama Premier Sarawak pada Sabtu. #Menyebab Fakta, salam KAS.